Kita ziarahi kubur mesti nangis punya. Habis solat kadang orang bawa keranda depan pun kita nangis dah. Boleh nangis. Maka kalau itu tak memberi iktibar bagi orang yang sudah 40 tahun, boleh duduk seokok ke rumah dok mati tak tahu siapa mati. Lepas kata kampung ni aku pun tak kenal. Oh, hati habis lah. Hati punah dah, hati rosak. Jom sama-sama kami. Caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana Allah Subhanahu wa ta'ala memilih kita untuk berada min riyadil jannah, berada di dalam tamanan syurga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hadis yang begitu masyhur. Baginda bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala mengkehendaki kebaikan pada seorang, maka Allah fahamkan ilmu kepadanya. Berarti Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita sebagai hamba pendosa untuk Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan kebaikan untuk kita. Kadang-kala kita pun tak memikirkan kebaikan untuk diri kita sendiri, tetapi begitu kasih dan sayangnya Allah, Allah lah yang inginkan kebaikan untuk kita. Maka Allah Ta'ala pertemukan kita, jodoh atau rezekikan kita muzakarah ilmu. Moga Allah Subhanahu wa ta'ala fahamkan ilmu yang kita muzakarah, dan moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala beri kekuatan dengan kefahaman ilmu kita. Amin ya rabbal alamin. Tanamkan niat dalam hati, si pelajari ilmu hanya kerana Allah. Ilmu yang dimuzakarah tersebut supaya melihat betapa banyak kekurangan yang ada pada diri saya, dan ilmu yang dipelajari bukanlah untuk sombong atau menggali keburukan yang ada pada orang lain, tetapi melihat betapa banyak kekurangan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hakikat satu orang yang belajar ilmu. Dia belajar ilmu supaya melihat betapa banyak keaiban dan kekurangan yang ada dalam dirinya. Itu serba sedikit niat menghadiri dalam majlis ilmu. Sambung. Alhamdulillah, 40 hadis tasawuf. Kita dah masuk pada hadis yang ke 15 betul lah? 15. Pembahasan yang terakhir sebelum ni mengenai zuhud atau berpaling daripada dunia, dan khususnya hadis yang diletakkan oleh musannif pengarang kitab adalah mengenai keadaan tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan tidur dalam keadaan bawah dan beralaskan dengan alas yang begitu nipih saja. Dan baginda mengatakan, kedudukanku di dunia seperti teduh di bawah pohon, kemudian nak lalui perjalanan. Maksudnya tak tawajuh dalam hidup dunia, tak tumpu dunia, tapi jadikan jambatan untuk akhirat. Nah, pembahasan pula mengenai hadis yang seterusnya yang ke-15, iaitu bab mencintai orang fakir dan papa, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta terhadapnya. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita orang yang mencintai orang fakir, dan kita nak supaya hidup kita ni dalam keadaan fakir, rasa sentiasa perlukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu ta'anhu. Ja'far bin Abi Talib adalah adik-beradik dengan
menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidina Ali bin Abi Talib. Dalam kitab Siyar A'lam An-Nubala karangan Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah, Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu ta'anhu tua 10 tahun berbanding Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'anhuma. Ja'far bin Abi Talib lagi tua. Sayyidina Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu telah berdakwah kepada Raja Najasyi, walaupun ketika itu datang dua orang kafir, dan salah satunya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kafir ketika itu, iaitu Sayyidina Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Dua orang datang membodek Raja Najasyi, bagi tahu bahawasanya ada datang pada kamu yang telah tinggalkan agama asalnya, mereka masuk agama baru, tolong serahkan mereka pada kami kerana mereka ada di negara atau negeri tuanku, kalau boleh pulangkanlah pada kami. Menjadi juru cakap dakwah kebenaran kepada Raja Najasyi adalah Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala. Hujjah demi hujjah diberikan oleh Ja'far bin Abi Talib sehingga hati Raja Najasyi diubah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mengatakan, dua orang ni tak betul ni yang bodek aku ni. Dia pun bagi hadiah supaya menerima apa percakapan. Kata Raja Najasyi, bagi balik hadiah. Suruh dia balik. Bahawasanya mereka inilah kaum yang sebenarnya. Kalaulah aku ni bukan raja, aku akan pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku cium sandalnya, aku cium kakinya nanti. Nasib baik aku duduk di sini. Raja Najasyi ketika meninggal, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat ghaib untuk jenazah Raja Najasyi ini. Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu telah diberikan gelar Abul Masakin atau Abul Masakin atau Abul Masakin, bapa orang-orang miskin. Kenapa Ja'far bin Abi Talib, saudara abang lah pada Sayyidina Ali, tua 10 tahun, kenapa abang Sayyidina Ali Ja'far bin Abi Talib digelarkan sebagai Abul Masakin, bapa orang-orang miskin? Sebab begitu cukup memuliakan orang-orang miskin, begitu mencintai, begitu sayang dan mendekati, duduk lepak bersama dengan orang-orang miskin, maka diberilah gelar kepada Ja'far bin Abi Talib sebagai Abul Masakin, bapa orang-orang miskin. Kalau Abu Hurairah sebab mencintai anak-anak kucing, maka diberikan Abu Hurairah atau Abu Hurairah, bapa pada anak-anak kucing. Sayyidina Ali diberikan Abu Turab. Siapa bagi Abu Turab? Kerana Nabi SAW mendatangi rumah Sayyidah Fatimah, tanya kat Sayyidah Fatimah, mana Sayyidina Ali? Noh, Sayyidina Ali pergi masjid. Noh, kenapa? Adalah sikit perselisihan antara kami. Kan, ada selisih faham sikit lah, atau berkelahi lah, ada berkelahi sikit, salah faham. Ke mananya? Ke masjid. Maka masjid kan bawah tanah kan, kita mozaik lah, kalau dulu kan tanah. Maka Nabi SAW mengatakan Abu Turab ini bapak tanah ni biasa suka tidur dekat kat masjid, berkelahi pergi masjid, berkelahi pergi masjid. Masyarakat nanti berkelahi pergi masjid juga. Masjid tutup sekarang. Ambil wuduk lah, senang. Kalau dulu berkelahi boleh pergi masjid, masjid tutup sekarang. Itulah sedikit mengenai Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu, dan diberikan gelar iaitu Abul Masakin. Dan Ja'far bin Abi Talib Ja'far bin Abi Talib ketika syahid dalam medan peperangan, Nabi SAW sedih, sehingga sahabat mengatakan tak adalah baginda paling gembira ketika Ja'far memasuki Islam, dan tak adalah baginda begitu sedih ketika Ja'far bin Abi Talib telah syahid dalam medan peperangan. Ja'far bin Abi Talib telah lahirkan anak Abdullah bin Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhuma. Kisah yang masyhur adalah ketika Abdullah bin Ja'far, ini Ja'far bin Abi Talib punya anak, Abdullah bin Ja'far memasuki kebun, kemudian nampak seorang hamba baru diberi 3 keping roti. Kemudian hamba ni dia nampak ada anjing masuk dalam kebun,
Dia campak satu, dia campak lagi, dia campak, anjing makan balik. Abdullah bin Ja'far turun daripada kenderaan, jumpa, ya budak, gaji kau satu hari berapa banyak? 3 keping roti. 3 aku nampak kau beri pada anjing. Ya, apa kau nak makan? Wallahu a'lam. Kenapa kau beri padanya? Untuk pengetahuan engkau, hai Abdullah bin Ja'far, kawasan ni tak ada anjing. Kalau ada anjing, dia mai tempat jauh sekali. Sekali jauh, betul-betul jauh baru dia mai. Jarang sekali ada. Saja aku umpan tengok bagi satu roti, dia aku buluh betul, dia makan cepat-cepat. Aku tak boleh tengok kalau dia lapar, kalau aku kenyang tu bagi tu berketiga-tiga. Habis untuk nak makan tak tahu. Baiklah, engkau aku jumpa tuan engkau, aku beli dan aku bebaskan engkau kerana Allah. Kebun ni aku beli daripada tuan engkau dan aku hadiahkan pada engkau secara percuma. Ini Abdullah bin Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu ta'anhuma. Nah, fasal yang ke-19 atau bab yang ke-15, mencintai orang fakir dan papa, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta terhadapnya. Itulah di antara yang lain adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri satu orang yang begitu sayang pada orang miskin. Ada seorang Arab Badui namanya Sayyidina Zahir radhiyallahu anhu. Sayyidina Zahir radhiyallahu anhu ni orang Arab Badui. Dia kalau jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam mesti dia bagi hadiah. Dan perangai Nabi balas balik hadiah. Kata sahabat, kadang pemberian Sayyidina Zahir tu berharga, kadang Nabi balas tu berharga. Tengoklah kadang macam tu. Satu hari Sayyidina Zahir radhiyallahu anhu datang pada rumah Sayyidah Aisyah. Kata Sayyidah Aisyah, mohon maaf engkau nak jumpa Nabi, Nabi tak balik lagi. Baik. Dia pergi pasar. Balik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aisyah mengkhabarkan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebentar tadi Sayyidina Zahir datang menemui engkau. Maka akhirnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Zahir cari aku. Baiklah, kalau macam tu mesti dia pergi kat pasar ni. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam datang nak pergi jumpanya. Sayyidina Zahir ni satu orang yang Arab Badui yang tak ada pakaian melainkan satu pakaian je. Dan Sayyidina Zahir radhiyallahu anhu, badan dia agak bau sikit sebab pakaian dia tak ada banyak mana, yang tu je, dia orang kampung, tak apa-apa nak kemas dia tu. Tapi bila Sayyidah Aisyah beritahu yang cari tu Sayyidina Zahir, maka Nabi pergi jumpa dia. Kita kalau taklah, kalau YB datang rumah, mungkin kita akan cari mana YB tu, mesej, WhatsApp, call cari siapa. Lah Sayyidina Zahir saja, orang miskin, orang yang tak ada nama. Tapi Nabi SAW begitu manusia cukup mencayangi orang fakir, maka baginda keluar cari. Akhirnya baginda nampak dia dekat pasar, baginda peluk daripada belakang. Maka orang yang jalan di depan semua berhenti. Maka dia ni, siapa ni? Maka adakah siapa sahabat mana-mana? Akhirnya dia tahu ini mesti Nabi SAW. Kalau orang lain pegang aku, orang lain jalan buat tak tahu lah. Ini sampai tahap orang berhenti, ini mesti baginda. Akhirnya baginda mengatakan, siapa nak beli Sayyidina Zahir ni? Mahal harganya. Maka dia kata, ya Rasulullah SAW, jangan cakap macam tu, aku ni orang biasa je. Apalah ada nilai sangat? Tak. Di pandangan Allah SWT, engkau lah manusia yang paling bernilai berbanding seluruh manusia yang ada. Kan? Berbanding pandangan orang kan dia orang biasa je. Tapi begitulah kasih sayang Nabi SAW pada orang miskin. Semalam saya bawa beg duit, pergi makan, sumbang makan dekat surau, makan dekat Sit Bistro. Sit Bistro Subang ada tu, Shah Alam pun ada kan, Sit Bistro. Penang pun baru buka, baru setahun ada kot. Duduk, ada orang datang, seorang perempuan, dia bawa orang buta, pakcik. Di depan saya ni satu pakcik bagi RM1, lain semua tak bagi. Kita selalu cakap bab mengenai orang miskin, orang susah. Kita kena tunjuk akhlak. Buka-buka ada satu keping saja. Nilai dia berapa? RM50. Kalau macam mana saya tak boleh bagi? Dia dah tunggu. Takkan saya nak cakap, ada pecah tak? Oh ya, malu lah. Apa boleh saya buat? Ambil RM50. Bagi saya banyak lah, mungkin bagi Abang Ashraf mungkin halal 50. Tak ada apa Ustaz, akhirat insya-Allah. Tapi nafsu kita ada kan, menguasai hati tu, fikir aduh 50. Tapi kita belajar yang memberi mesti kena lebih gembira berbanding orang yang terima. Tapi sedih lah kenapa perasaan tu tak ada awal-awal kan. Kenapa perlu cari dalil untuk hati tu sedap? Sepatutnya hati tu pertama kali kena sedap, baru syak. Nah, begitulah perlu kita kasih sayang dengan
orang-orang fakir. Dan kisah yang masyhur dalam Hilyatul Auliya ataupun dalam kitab Zuhud karangan Imam Ahmad bin Hanbal cerita mengenai cicit Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Ali Zainul Abidin As-Sajjad rahimahullah wa radhiyallahu ta'ala. Orang kata, orang fikir dia ni orang yang kedekut, sehingga di Madinah tu 100 rumah akan diberi makan secara rahsia, orang tak tahu. Bila dah meninggal Ali Zainul Abidin dan orang nampak bekas kat bahunya, ada bekas lebam. Tengok setiap malam dah tak ada makanan. Baru mereka tahu yang beri makannya adalah Ali Zainul Abidin, memberi makan pada orang miskin secara senyap-senyap. Baru orang tahu Ali Zainul Abidin yang bagi. Dan Ali Zainul Abidin akan bagi dalam keadaan cium tangan orang tu, peluk orang miskin dulu, minta berkat doa. Padahal cicit Nabi SAW ni, sepatutnya cicit Nabi lah dapat kemuliaan macam tu, tapi memuliakan atau berikan kasih sayang kepada orang-orang fakir. Nah, sepatutnya kita macam tu lah. Kita yang belajar ni kena kita macam tu lah. Tapi kalau orang yang datang sekadar solat, duduk kuliah biasa, mereka mungkin pandang serong pada orang-orang fakir. Sebenarnya kemudahan urusan dunia dan akhirat, seberapa banyak kita memberikan sumbangan pada orang fakir dan miskin. Bab mencintai orang fakir dan papa, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta terhadapnya. Nah, dan baginda meminta terhadapnya. Ini di antara doa orang yang tak berani lah. Macam-macam orang doa, orang jumpa kan, ustaz macam mana amalan murah rezeki, apa amalan tu kan, macam mana nak bagi amalan duit banyak, macam mana nak amalan macam tu kan. Tapi orang tak fikir macam mana amalan nak masuk syurga, orang tak minta. Amalan mudahkan jodoh macam mana. Ni dia antara amalan doa baginda minta fakir. Takut dia untuk amal tu. Dia fikir banyak untuk dia amal tu kan. Nah, sifat baginda memiliki kesayangan, kasih sayang pada mereka, dan Nabi SAW sendiri meminta doa supaya diri baginda tu dalam keadaan fakir. Pada hadis yang lain, Nabi SAW berdoa. Jadi hadis lah tu, baginda berdoa, ya Allah, jadikanlah keluarga Muhammad dalam keadaan cukup mencukupi, cukup macam tu, kafafa, dalam keadaan cukup. Baginda tak cakap lebih, baginda tak cakap banyak, tapi baginda tak cakap kata banyak, tapi baginda kata cukup. Nabi SAW satu hari datang Sayyidah Fatimah bawa makanan, dan baginda kata, ya Fatimah, wahai puteriku, setelah daripada 3 hari barulah kau bawa makanan padaku, barulah nak masuk dalam perut aku. Selama 3 hari tak ada mana-mana makanan masuk, melainkan yang kau bawa barulah nak masuk di dalam perutku. Di antara doa Nabi SAW adalah minta supaya keadaan baginda dalam keadaan fakir. Berarti mencintai orang fakir dan minta diri supaya dalam keadaan fakir. Tapi kata ulama, pada hadis ini nak bagi tahu kat kita, begitulah baginda nak dalam keadaan fakir. Pada hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, aku diberikan pilihan khiyar oleh Allah nak jadi seorang raja sekaligus seorang nabi, atau nak jadi seorang nabi sekaligus seorang hamba. Maka ku memilih, ku nak menjadi seorang nabi sekaligus aku seorang hamba. Awak nabi tak boleh pilih kat raja. Nabi adalah imam bagi seluruh para nabi. Maksudnya kalau nabi pilih raja, mestilah waraknya lebih daripada Nabi Sulaiman alaihi salam. Tapi Nabi nak ajarkan pada umat, jangan kubulu soal jawatan, soal pangkat. Selangkah lagi nak ke neraka tu, jaga. Nabi nak ajar kat kita kan, boleh je aku memilih jawatan, aku tak akan khianat. Tapi nak bagi tahu, wahai umat, biarlah kamu tu bersifat dalam keadaan sifat yang bawah. Okey, hadis yang ke-15. Bismillahirrahmanirrahim, daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'anhu, cintailah orang miskin. Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'anhu, cintailah orang miskin. Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'anhu mengatakan, betapa indahnya 2 perkara tapi ditakuti oleh manusia. Betapa indahnya 2 perkara tapi dijauhkan diri oleh manusia. Pertama adalah betapa indahnya fakir tapi ditakuti oleh manusia. Betapa indahnya fakir yang akan mempermudah perjalanan akhirat, tapi manusia cukup takut.
manusia cukup menjauhkan diri. Yang kedua adalah betapa indahnya kematian, tapi ditakut oleh manusia, dibenci oleh manusia, dijauhkan diri oleh manusia. Kedua yang begitu indah, tapi ku merasakan pelik kerana dijauhkan diri oleh manusia. Dah rasa indah tak dua ni kat kita? Rasa tak indah? Fakir ni, wah bestnya hidup fakir macam ni, alhamdulillah, tak fikir soal banyak, cukup, alhamdulillah, aku nak mati dah. Baru saya cerita kat surau tadi, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ketika usia 13 tahun jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jumpa minta pedang untuk apa? Perang, syahid. 13 tahun, kita 13 tahun buat apa? Budak sekarang 13 tahun main game perang. Dia main juga perang, tapi game lah dia main. Ketika Nabi tak izin, 14 tahun aku datang, Nabi tak izin. 15 tahun aku datang, aku kata tak boleh lah, aku dah tahan ni, tak tahan nak syahid ni. Akhirnya diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kedudukan, iaitu pertama adalah indahnya iaitu fakir, yang kedua adalah indahnya kematian ataupun syahid. Pasal tu Khalid bin Al-Walid kata, aku ni macam perempuan lah, aku ni macam perempuan. Berapa tusukan pedang yang aku kena, betapa anak panah yang banyak telah menyentuh pada tubuhku, betapa banyak tombak telah kena pada jasadku. Tapakah aku ni macam perempuan mati ni dekat tempat tidur je. Mati kat tempat tidur, sahabat memandang macam, alah, macam perempuan je macam tu. Banyak sahabat aku telah tertipu dengan diriku handalnya aku berperang. Kan Khalid bin Al-Walid Saifullah kan, pedangnya Allah. Aku tertipu, padahal aku tengok aku mati atas katil je. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'anhu, cintailah orang miskin. Sesungguhnya aku, iaitu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'anhu, mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Allah, hidupkanlah aku, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan miskin, dan matikanlah aku dalam keadaan miskin, dan himpunkanlah aku dalam kelompok orang yang miskin. Ini khabar gembira, atau Nabi nak bagi seronok hati-hati orang miskin, bahawasanya inilah fadilah kelebihan orang miskin yang terlebih awal nanti akan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga akhirat kelak. Beza dengan orang zuhud. Sayyidina Daud At-Tai rahimahullah tidur, tak ada apa pun alas. Orang lalu, orang kata tengok Daud At-Tai ni, zuhudnya dia. Kata Daud At-Tai tak, zuhud adalah orang yang mampu dalam urusan dunia, dia tinggalkan baru zuhud. Orang memang tak mampu, bukan nama dia zuhud, nama dia miskin. Memang dia tak ada kelulusan kerja gaji tinggi, nak macam mana? Memang kelayakan dia macam tu, tak boleh, maka dia dikatakan miskin. Dia bukan zuhud. Zuhud mampu meraih kemewahan tapi ditolak, itu baru zuhud. Kalau memang dia tak boleh, memang jenis gitu, itu bukan zuhud, itu miskin nama dia. Orang yang hidup susah dulu zuhudnya tengok rumah dia, tak, dia bukan zuhud nama dia. Memang dia tak boleh dapat rumah macam tu, memang besar, memang dia punya kerja tu memang macam tu tahap dia. Tapi zuhud lagi tinggi lah, mampu tapi ditolak. Nanti akan hadis yang akan datang mengenai pakaian, iaitu lusuhkan pakaian. Itu kita akan kisah mengenai Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu. Dah sambung, pederah lagi cepat sikit ada. Okay, hadis yang seterusnya, yakni hadis yang ke-16. Saya tak tengok jam mula berapa. Saya tanyalah. Saya tanya lagi. Sambung, faham hadis yang tadi tu, pembahasan tadi, masuk mengenai hadis yang ke-16. Bismillahirrahmanirrahim. Bab meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat ataupun meninggalkan perkara-perkara yang tidak berfaedah. Daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Ali adalah khalifatus arba', iaitu khalifah yang keempat. Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Hasan dan Husain menjamu makanan bagi orang menziarahi maqam Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Siapa yang datang menziarahi baginda balik, Hasan dan Husain mesti bagi makan. Satu pakcik ni dia bungkus makan, dia ambil kain, dia ambil makanan, nak bawa balik. Sayyidina Hasan kata tak boleh. Kalau pakcik
nak makan, bawa balik, jangan nanti makan sejuk tak apa sedap. Balik je, datang saat lagi tengah hari, nanti tetap kami bagi makan. Maksudnya jangan risaulah, nanti kami tengok ini muka 2 kali, ini lapar memang saya mesti nak makan. Tak, jangan fikir, tetap kami akan beri. Kata pak cik ni, bukan nak. Aku ketika jalan aku nampak ada satu orang dia makan roti Arab, roti kerah. Roti kerah, dia punya kerah sampai dia ambil titisan air, dia titis bagi lembut, roti lembut, baru dia makan. Aku kesian, sebab tu aku bungkus makanan aku nak berikan padanya. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain dengar, nangis. Hasan pun nangis. Pak cik tahu dia siapa? Dia lah Amirul Mukminin, khalifah fi hazihi zaman. Dia lah khalifah zaman ni, iaitu Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala. Dia lah masakan makanan yang kami duk bagi. Dia yang masak, tapi tengok makanan apa yang dia makan. Itu khalifah tu. Nah, kita jauh lagi kena amal macam tu lah kan. Moga khalifah di atas muka bumi negeri-negeri Islam pun macam tu juga. Amin. Daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebahagian dari baiknya keislaman seseorang adalah dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat buat dirinya. Di dalam kitab Ayyuhal Walad, karya Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, pada kata nasihat yang awal, Imam Ghazali meletakkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada hadis tersebut baginda bersabda, barang siapa yang berusia sudah umur 40 tahun sedangkan amalan salih masih kurang berbanding amalan keburukan maksiat masih banyak, standby lah tempah diri menuju neraka. Sudah usia 40 tahun, tak ada kemajuan amal, kata ulama, hati sudah mati dah, hati sudah tutup. Disirami ilmu tak akan berkesan. Sekiranya menziarahi kubur, tak akan ada kesan dekat dia. Orang ziarahi kubur kan takut kan, nangis kan. Kita ziarahi kubur mesti nangis punya. Jangan kata ziarah kubur, habis solat kadang orang bawa keranda depan pun kita nangis dah. Boleh nangis. Maka kalau itu tak memberi iktibar bagi orang yang sudah 40 tahun, boleh duduk, seokok ke rumah duk mati, tak tahu siapa mati. Daripada kata kampung ni aku pun tak kenal. Hati habis lah. Hati punah dah, hati rosak. Moga Allah jaga kita lah. Amin. Amin. Maka sahabat mengatakan orang yang tua beribadah itu disukai oleh Allah, tapi lebih disukai oleh Allah orang yang muda tapi beribadah kepada Allah. Moga kita lah. Amin. Amin. Nah, pada hadis tersebut juga menyebutkan, sebab tu kata Imam Ghazali, orang yang umur 40 tahun ni pakai tongkat lah, senang bagi ingat mati. Kalau zaman ni mana 40 pakai tongkat, 50 pun tak pakai lagi. Ulama' pakai lah. Ulama' biasa dia 40 dia pakai, walaupun nampak muda lagi. Kita umur mana pakai? Tunggu 60, tak adalah mana tunggu 60. Tunggu betul-betul dah tak boleh pakai, dia perlu kepada sandar, kepada tongkat tu baru dia pakai. Pada Imam Ghazali kata, siapa yang umur 40 tahun, pakailah, disunahkan untuk memakai tongkat. Pasal apa? Umur 40 tahun tu lah dia akan selera kepada dunia, tak ada fikir pada ibadah. Tapi masih ada lagi masalah hati tu. Dalam hadis itu juga disebutkan, tanda Allah Subhanahu wa ta'ala berpaling kepada seorang hamba apabila hamba tersebut melakukan hal-hal yang tidak berfaedah. Dalam hadis tersebut menyebutkan tanda tadi, kalau sebut tanda keislaman baik seorang itu dia meninggalkan hal-hal yang tak berfaedah kan, pada hadis yang kita sebut tadi. Tapi dalam hadis yang lain, Imam Ghazali letak pada Ayyuhal Walad, pada nasihat yang pertama pada anak muridnya, tanda berpalingnya Allah Ta'ala kepada seorang hamba dan hidupnya itu dia melakukan hal-hal yang tak berfaedah. Apa tu hal-hal yang tak berfaedah? Fikirlah, main game lah zaman sekarang. Boleh kita kata macam tu. Macam tu lah, senang faham, main game lah. Orang tua main, orang muda main, lelaki main, mak orang main, bapa astagfirullah, ada anak amanah, dia pun main juga. Macam mana anak tu nak tumbuh besar dalam keadaan saleh dan salihah?
Kita insya-Allah lah, moga Allah jaga keluarga kita semua tak main, amin. Tak ada main game, tak ada. Itulah di antara yang mudah kita faham, itulah hal yang tak bermanfaat. Jaga tanda berpalingnya Allah Ta'ala pada seorang hamba, Allah jadikan orang tersebut adalah melakukan hal-hal yang tidak berfaedah. Kalau menurutkan hadis daripada Sayyidina Ali ni, baiknya keislaman seorang adalah dia meninggalkan hal-hal yang tak berfaedah. Maka moga-moga Allah SWT sentiasa menyibukkan hidup kita, menghubungkan diri kepada Allah SWT atas hal-hal yang bermanfaat pada dunia dan juga akhirat, amin. Amin. Sambung hadis yang ke-17, bab kelebihan orang yang menyembunyikan atau sembunyikan musibah atau masalah hidup dia. Imam Syafi'i atau Muhammad bin Idris Syafi'i rahimahullah wa radiyallahu ta'ala mengatakan, hebatnya seorang itu adalah musibah yang Allah berikan padanya sehingga dia tutup musibah tersebut sehingga orang akan tengok dia macam tak ada masalah hidup je, padahal tak tahu dia tu ada ujian di sebaliknya. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yang saya sebutkan tadilah perihal Ibnu Umar radhiyallahu anhu, umur 13-14 jumpa Nabi nak jihad. Itulah Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya antara khazanah kebaikan adalah menyembunyikan musibah ataupun masalah hidup yang dihadapi. Berarti banyak kebaikan yang Allah kurniakan pada seorang yang dia ada musibah tetapi dia menutupi musibahnya. Macam saya ceritakan mengenai kisah Sahal bin Abdullah Tusturi rahimahullah, kan dia tutup masalah hidupnya sehingga dia duduk di lantai bawah, lantai atas Yahudi. Dah berapa puluh tahun hidup macam tu. Setiap kali Yahudi buang air, entah itu air kecil air besar, titisan najis tu turun di lantai bawah bilik dia, sehingga dah beberapa tahun tu Yahudi datang bawah ziarah. Sahal bin Abdullah Tusturi bancuh air, anak Yahudi tu buang air, titik jatuh pup dekat bilik. Bau ni, Yahudi kata ni bau apa je, bau bangkai ni, bau bangkai anak dia lah, buang air besar bangkai lah. Dia kata tunggu engkau jangan ikut aku, engkau duduk sini. Sahal bin Abdullah Tusturi bersihkan, dia duduk balik. Nangis Yahudi tu. Kenapa engkau nangis? Kata Sahal bin Abdullah Tusturi, yelah titisan air ni aku tak tahu, engkau tak cerita berapa tahun dah baru aku tahu. Berapa tahun dah? Sejak aku duduk lah dekat 20 tahun. Kalau macam tu kenapa engkau tak bagi tahu? Yelah Nabi SAW mengajarkan padaku, sembunyikan musibah, jangan tunjukkan pada orang, jangan bagi tahu pada orang lain. Oh macam tu ke? Baiklah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inilah kata khazanah kebaikan. Akhirnya asbab menjadi hidayah Islam kepada orang lain. Moga Allah Ta'ala memberikan kekuatan di dalam hidup kita, mengharungi kehidupan yang begitu onak duri, amin. Amin. Seterusnya hadis yang ke-18, bab keadaan istiqamah. Moga Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa bantu kita untuk istiqamah. Kan kita muzakarah kan itu hari, kita sebut mengenai istiqamah, takut ni tak mampu istiqamah kan. Maka Alais Samarqandi rahimahullah mengatakan di antara mesti orang Islam itu takut hatinya melebihi ketakutan hati orang yang maksiat. Kedudukan hati orang taat mestilah lebih takut pada Allah berbanding kedudukan hati orang yang maksiat. Orang yang maksiat tinggal salat, zina, minum arak, dia takutlah pada Allah, bahaya juga takutlah. Bukan bahaya juga, bahaya. Tapi orang yang taat mesti lebih lagi takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara ketakutan adalah sekiranya tak mampu istiqamah pada satu amal dilakukan, Allah bimbing kemudian Allah tarik balik. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala berdoa pada Allah, ya Allah, kau berikan hidayah pada kami ya Allah, seperti mana kau berikan hidayah ini ya Allah, tolonglah ya Allah, kekalkanlah hidayah ini pada kami ya Allah, kerana Allah boleh cabut balik. Moga Allah istiqamahkan kita, amin. Amin. Daripada Urwah ni siapa? Urwah ni ayahnya adalah Zubair bin Al-Awwam. Urwah ayahnya adalah Zubair bin Al-Awwam. Siapa Zubair bin Al-Awwam?
asyara mubasyara bil jannah, 10 orang top 10 yang dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ahli syurga sebelum di dunia lagi dah bagi tahu, dah confirm masuk syurga. Berarti Zubair bin Al-Awwam ini telah nikah dengan Asma binti Abi Bakar. Abi Bakar nikah 2, isteri pertama lahirkan Asma, isteri yang kedua lahirkan Aisyah. Maka Asma ni nikah dengan Zubair bin Al-Awwam, dapatlah anak iaitu Urwah. Ada anak lain namanya Abdullah, tapi nama anaknya adalah Urwah. Nanti Urwah nikah, lahir pula anak namanya Hisham bin Urwah bin Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu ta'ala. Urwah bin Az-Zubair radhiyallahu ta'ala berkata, Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi radhiyallahu ta'ala berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah kepadaku tentang Islam kata-kata yang aku tidak akan tanya kepada orang lain setelah engkau, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah. Berarti kata ulama salaf ataupun tabi'in, bukanlah hebat tu orang yang mampu terbang, solat atayang, terbang, zikir, bukan. Orang yang hebat adalah orang yang mampu istiqamah terhadap amalan yang dilakukan. Istiqamah adalah lebih daripada 1000 karamah. Istiqamah tu dia punya kemuliaan tu lebih hebat lagi berbanding 1000 karamah. Orang merasa hebat tu kan kalau benda-benda pelik dia faham ilmu ke apa kan, padahal istiqamah itulah satu kehebatan dimiliki oleh seorang hamba. Kalau boleh istiqamah pada zaman yang begitu halus tipu daya, yang keluar rumah tu memang maksiat tapi boleh istiqamah, moga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kekuatan. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang umatku mereka mengamalkan agama seperti menggenggam bara-bara api. Payah, tapi kalau boleh istiqamah, pegang sampai hancur, peganglah. Maksudnya umat yang tengah duk rosak betul-betul boleh amallah. Kerana itu hanya dipilih oleh Allah saja hamba-hamba istiqamah. Moga Allah Ta'ala pilih kita. Amin. Amin. Yang ke-19, bab memakai baju basahan atau yakni baju yang dalam keadaan lusuh. Hadis yang sebelum ni, hadis yang ke-14, hadis yang ke-14 betul lah, hadis yang ke-14 mengenai zuhud tempat tidur. Yang mana zuhud itu adalah zuhud yang diamalkan oleh Nabi SAW, tempat tidur. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, aku pernah masuk salah satu rumah isteri Nabi SAW. Aku masuk, aku pegang tangan macam tu, aku dah pegang dah atap bumbung rumah tersebut. Kita belum lagi, ini kalah ni, tak zuhud ni. Ini level berapa lagi? Saya rasa bangsa beri kiamat lagi rendah lagi zuhud lah tu. Imam Hasan Basri kata, aku masuk, aku letak tangan macam tu, dah sentuh dah atap. Berarti kecil betul lah. Maksudnya kalau masuk satu orang sejengkal macam tu lah, atas sikit saja ruang, lain tak ada ruang. Itulah rumah isteri Nabi SAW. Kita bawa masuk isteri kita rumah macam mana tu? Masya Allah. Ini di antara zuhud al-libas, iaitu zuhud pakaian. Bab memakai baju basahan atau lusuh. Berarti sifat orang yang sufi ataupun ahli tasawuf, dia tu dia istiqamah, dia tak buat perkara yang lalai, tak, dia sentiasa sembunyikan musibah dia. Itulah karakter ataupun ciri-ciri ahli tasawuf. Sambung hadis yang ke-19 daripada Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala berkata, Sayyidina Umar Sayyidina Umar ni dalam Siyar A'lam An-Nubala, saya sebut kot hari tu, Nabi SAW tidur, baginda mimpi, baginda meminum air susu yang begitu penuh sampai Nabi cakap, macam susu ni ada kat hujung-hujung jariku, macam nak terkeluar banyak. Di depan ku ada Umar, maka susu tu aku berikan pada Umar. Sahabat tanya, apa takwil mimpi tu? Takwil mimpi adalah susu tu ibarat maksudnya adalah ilmu. Tak ada manusia yang paling banyak ilmu melebihi aku saja banyak.
Kemudian banyak setelah daripada umatku adalah Umar radhiyallahu anhu. Sahabat kata ketika kami turunkan jenazah Umar, maka sahabat mengatakan Habiyah ilmu. Seperti mana kita kuburkan Umar, macam tu kita kuburkan ilmu. Habiyah tak ada lah. Kerana ilmu semua dekat Umar. Kalau kita kuburkan Habiyah tak ada lah. Umar radhiyallahu anhu, satu riwayat Nabi SAW tidur, Nabi masuk dalam syurga. Nabi tengok ada seorang perempuan. Nabi kata, "Hei perempuan, syurga ni syurga siapa ni?" "Syurga Umar." Syurga ni syurga Umar. Sehingga Nabi SAW mengatakan, "Aku cemburu dengan syurga Umar." Kata ulama, iya mestilah Nabi SAW syurga terbaik. Tapi nak bagi tahu kalau Nabi cemburu, tu pun dah bernilai dah. Tu pun dah hebat dah. Nangis dia Umar, "Ya Rasulullah, apa kau cemburu dengan aku? Tak ada siapa aku ni. Kau cemburu dengan syurga aku." Masya Allah. Pada Umar ni satu orang nak bunuh Nabi tu. Tapi setelah Islam, tak ada yang paling susah untuk agama melainkan Sayyidina Umar, sampai nak bunuh orang yang mengatakan Nabi SAW telah wafat, dan ditenangkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, iaitu mengenai ayat Al-Quran. Zaman sekarang tu orang kena ada pemimpin macam Umar Al-Khattab. Tak boleh, Masya Allah. Apa sikit tak boleh, semua kena. Sehingga di zaman Sayyidina Umar, takluk banyak negara-negara orang kafir telah tunduk kepada kepimpinan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Mereka ni bukan kerti kira-kira. Mereka mana kerti kira-kira? Tak kerti. Seorang sahabat pergi jumpa seorang raja. Dia pergi jumpa orang raja tu, dia masuk kedai. Pembantu yang ada di depan, tak boleh, mana kedai boleh masuk dalam? Tak boleh masuk, aku balik. Raja kata tak boleh, ini utusan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kena bagi masuk. Dia masuk, tempat duduk sebelah raja tu jadi ikat. Kita tak. Kita kawan je orang kaya pun kita tunduk, jaga betul-betul. Ini tak ada. Dia tahu kafir tu kafir, ada dunia ke, ada banglo ke, tak ada. Kafir. Dia pergi relax ya. Pergi jumpa macam tu. Dia ambil anak panah dia, cok dia cacak dekat kapet merah tu. Boleh kita macam? Takut kita. Masuk kawan kita pun rumah 2 tingkat pun takut-takut. Kita masuk beradab, dia cacak anak panah. Mereka mana tahu hormat orang, tunduk orang, tak tahu. Hati mereka tu sudah bersih daripada dunia, sehingga Allah Ta'ala tundukkan kafir-kafir di kaki-kaki mereka. Sekarang tak boleh, mana boleh. Kopiah-kopiah tak boleh jadi pemimpin. Mereka ni tahu agama saja, lain mana mereka tahu kan, macam tu kan. Padahal dia orang tak tahu. Nabi SAW bersabda bahawasanya dunia ni aku nak belebung, tenggelamkan dunia, tapi masih ada di waktu malam-malam orang yang sujud kepada aku, maka aku segakkan bumi ini. Masih ada bayi yang masih menyusu lagi, masih ada orang tua yang bermunajat padaku, maka aku amankan dunia. Tapi orang rasa, kerana saya ada jawatan, amanlah dunia. Tak, kena ada orang solat malam, doa kepada Allah. Tak ada, hancur. Moga Allah Ta'ala jadikan kita orang yang bermanfaat pada yang lain. Amin. Daripada Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala. Sayyidina Umar pun pakaian lusuh kan. Pakaian Sayyidina Umar naik mimbar tu cungap-cungap, lambat. Orang sampai fikir, tak ada khutbah Jumaat ke hari ni? Kerana khalifah lah kena khutbah, mana orang lain boleh khutbah. Sehingga orang kata, ni Jumaat tak ada kot hari ni. Ke Umar ni hidup tak hidup? Akhirnya Umar datang, minta maaf kerana aku cuci baju aku. Cuci baju aku. Dan ni orang tak ada jawatan pun laundry. Umar kata aku cuci baju aku. Aku tak ada baju, aku ada satu baju je. Pagi aku basuh. Aku ingat sempat kering tengah hari, tapi tak sempat. Masih ada basah lagi tempat aku. Baju aku ni, sorry. Aisyah datang, Hafsah puteri Sayyidina Umar, termasuk isteri Nabi SAW, datang. Wahai ayah, kurus kering dah engkau sejak pegang khalifah. Makanlah makanan daging. Kenapa makan cuka aja, roti dengan cuka? Makanlah, pakailah pakaian yang segak sikit. Kenapa? Engkau tak ingat ke engkau duduk dengan Nabi SAW? Bagaimana pakaian dan makanan Nabi, dah lupa ke? Padahal kamu adalah isteri Nabi SAW. Tapi mungkin pandangan orang kolot lah, apalah pakai-pakai macam ni. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ketika Sayyidina Umar masuk perbatasan Syam, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah kata, apa Umar, baju kau basah-basah ni, nanti orang kafir pemimpin Syam, orang-orang yang ada di Syam, rakyat keluar tengok ini basah. Sebab Sayyidina Umar dia nak pergi Syam tu, Sayyidina Umar kata, aku duduk bawah, aku bawa pembantu aku, kau duduk di atas.
Lagi 15 minit sat lagi aku pula kat atas, kau pula kat bawah. Kita taklah ada jawatan. Engkau lah duduk bawah, aku duduk atas je. Tak. Umar kata tak, saya duduk bawah dulu, nanti 15 tukar balik. Ketika di Syam tu ada air sungai kecil. Maka ketika tu giliran Sayyidina Umar, pergi Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ambil slipper tak kat ketiak macam ni, pergi. Bila sampai Abu Ubaidah berjarah kata, kenapa selekeh macam ni? Marah Sayyidina Umar. Aku dimuliakan oleh Allah bukan kerana jawatan. Aku dimuliakan oleh Allah kerana Allah beri Islamkan pada Sayyidina Umar. Sebab itulah Umar telah menjadi mulia. Kita tak, kita nak kena pakaian smart. Pakaian macam ni main kuliah, okey, ni lagi zuhud lagi ni. Nampak tak cukup kain, alhamdulillah. Pakaian macam ni okey. Kan Imam Sufyan As-Sawri meletakkan syarat dalam majlis ilmunya, semua orang fakir duduk, orang kaya tak duduk. Sehingga Muhammad bin Wasi', sahabat Hasan Basri, mengatakan majlis Sufyan As-Sawri ni sampai orang kaya mereka sanggup tinggalkan kekayaan demi nak menggali ilmu yang ada kepada Imam Sufyan As-Sawri rahimahullah. Pakaian tu kena jagalah kan. Macam ni okey lah, ni nampak ni alhamdulillah. Daripada Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala berhadapan dengannya. Dia radhiyallahu ta'ala, iaitu Mus'ab bin Umair, memakai sehelai pakaian daripada kulit kambing yang berjahit di tengah-tengahnya. Pakai kulit kambing. Setengah riwayat kata cakoknya tu hanya duri saja, hanya pohon punya akar macam tu saja, bubuk cakok macam tu saja kat tengah-tengah tu. Lantas Nabi SAW bersabda, kamu semua wahai sahabah, lihatlah lelaki ini, iaitu Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, yang Allah Subhanahu wa taala muliakan hatinya. Maksudnya mulianya hati satu orang tu ada kesan kepada pakaiannya, dalam hidupnya, dalam zuhudnya. Kalau hari tu zuhud tempat tidur, ini zuhud mengenai pakaian. Aku telah melihat satu ketika, aku tu iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku telah melihat satu ketika dulu ketika dia, iaitu Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, berada di sisi orang tuanya. Dia diberi makan sebaik-baik makanan dan minuman. Dia duduk dengan mak pak dia tu, mak pak dia bagi makan yang cukup, anak manja lah macam tu, semua yang cukup. Dan aku telah melihat dia memakai pakaian daripada sutera mahal ya, yang dibeli dengan harga 200 dirham. Cinta kepada Allah dan Rasulnya telah membawanya kepada apa yang kamu saksikan sekarang. Kerana dia cinta kepada Allah, dia cinta pada Nabi SAW. Kerana dia cinta pada Allah dan cinta pada aku, tengoklah macam mana jadi dalam hidupnya. Ulama kata, tanda satu orang cinta kepada Allah, cinta pada Nabi SAW, dia akan zuhud dalam hidup dia. Maka bagaimana seorang tu boleh mendakwah dia cinta kepada Allah, cinta pada baginda, kalau dia memewahkan kehidupan dia, kereta besar, jalan macam ni. Saya cinta Allah, saya cinta Nabi. Akhlak pun tak ada kat situ. Macam mana? Saya cinta Allah, saya cinta pada Nabi. Okey, ada syarah sikit mengenai perihal berpakaian, zuhud pakaian. Kerana dalam Ihya tu dia ada beberapa zuhud. Zuhud makan, zuhud tempat tidur, zuhud kenderaan, zuhud wanita. Itu kena belajar zuhud wanita tu. Di antaranya adalah zuhud pakaian. Sikit saja, tak banyak. 20 saja, tak banyak. Saya baca cepat. Saya pun tak sangka banyak juga. Ni dah lama ni saya tulis lama dah. Berapa minit dah? 48 dah. InsyaAllah sempat. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, memiliki pakaian dapat menolak kepanasan. Okey, baju apa kita kena ada dalam hidup ni? Saya belajar perihal zuhud. Ini tak zuhud lah, tak apalah kan. Yang tak zuhud lah. Maksudnya ini kategori masalah zuhud. Boleh ke saya tak nak zuhud, tak ada masalah. Tak zuhud pun bukanlah zuhud itu satu perkara yang wajib. Tetapi kata ulama, tak ada lagi dosa yang aku melihat, iaitu dosa meninggalkan zuhud. Dia dah dengar keterangan zuhud, kemudian dia tak zuhud. Ini masalah. Tapi kalau orang yang tak belajar, tak apalah. Pertama, memiliki pakaian yang dapat menolak kepanasan. Ada tak baju yang nak menolak panasan? Itu baju yang nipis lah kan, baju yang nipis. Dia nak tolak kepanasan, panas lah, saya pakai baju ni lah, iaitu supaya tak jadi panas. Dan kesejukan, ada satu pakaian yang menolak kesejukan. Selalunya orang panggil apa tu baju? Sweater. Sweater. Satu lagi panggil apa?
Jaket. Pakai jaket, sweater macam tu lah. Sweater satu, dengan baju yang nipis satu. Cukup. Satu-satu. Berapa kena ada? Satu cukup. Kena ada berapa? Satu. Tadi satu baju sejuk, satu. Iyalah, satu-satu. Jaket satu, sweater satu, baju nipis biasa satu. Jangan lebih. Tapi saya macam teringin nak jaket yang naik pula. Hari tu beli Adidas, nak naik pula. Tak dah, cukup, itu cukup. Tapi baju saya yang biasa tu dah ada dah, tapi macam nak tengok kawan tu tak payah. Satu cukup. Tapi kerana zaman kita ni, yang mana kadang dia panas, yang panas kita tak sama macam Arab. Panas kita ni panas jadi lembab, bukan panas kering. Arab panas kering, dia tak keluar peluh. Okey, kalau kita punya panas lembab, berbau, maka ada lebih daripada satu, dua cukup lah. Satu pakai, satu basuh. Dah kering, ambil pakai tu, yang ni basuh. Dua cukup. Berapa baju ada? Ada dia tengok baju armada ni. Thailand. Cukup. Dua cukup. Cukup. Tapi nak lebih boleh. Tapi dia terkeluar daripada konsep zuhud menurut pandangan Imam Ghazali rahimahullah. Tapi dia mungkin dia zuhud tempat tidur, mungkin dia zuhud makan, tapi segala syumul, segala kesempurnaan segitu dia belum zuhud lagi. Okey, bajulah satu tolak kepanasan, kesejukan, kopiah satu. Tapi kerana saya sebut dari zaman tadi, yang sekarang kalau ada dua pakaian itu zuhud dah. Sekarang kadang orang miskin pun lebih daripada dua. Kalau boleh dua, itu okey dah. Kopiah dua cukup. Ni berapa kopiah tu? 1, 2, 3, 4. Tak zuhud. Dia mesti kena ada dua je. Kasut satu. Zaman sekarang lembab tu tak ada kena mengenai kasut satu cukup. Kalau hilang baru beli satu. Okey, saya alhamdulillah kasut satu lah, tak ada lebih. Semua satu lah. Kan macam pergi jogging saya ada kasut lain, Ustaz. Bukan dah. Tapi kalau pergi kenduri kahwin, kasut saya lain. Itu tak jadi dah. Satu. Sapu tangan, handkerchief, sapu tangan satu. Begitu jugalah sapu tangan, rida, apa semua tu satu. Tapi saya sebut tadi, dua pun dah memadai dah di zaman sekarang ni. Seluar, dua cukup. Sekiranya lebih dari ini, maksudnya lebih daripada satu, tapi bagi pandangan saya zaman sekarang ni, dua lah orang dah kategori zuhud dah. Dua tu dah cukup dah, dua. Sekiranya lebih dari ini dua, maka tidaklah dikategorikan sebagai zuhud. Apabila mempunyai lebih daripada satu, lebih daripada dua lah, maka tak dikatakan sebagai zuhud. Yang kedua, jenis kain yang dipakai mestilah kain yang paling murah menurut pada negara tersebut. Apa negara kita tu pulang murah? Bandar lah. Pening ada lagi tak ada? Kalau Pening Rawak, dia ada Rawak kat Penang tu. Itu pakaian yang dia pakai. Itu saya pernah beli JC PSD dululah. Lama beli PSD. Pakai seminggu fly Emirates apa dia tulis tu. Itu keluar balik, dia keluar. Dia tak boleh lama dah. Itu murah. Itulah menurut pakaian murah menurut negara tu apa, itulah mesti kena pakai. Dan dua je cukup. Jubah dua. Ni saya ada orang bagi. Tapi rasanya kat Mekah ni, orang pergi Mekah beli ni, ni murah je. Tapi orang jual kat sini Haramain jadi mahal. Kadang orang beli kat Mekah tu murah je, datang sini Haramain jadi mahal. Menurut pada negara tu, murah jenis tu lah pakai. Tapi jubah kan kebanyakan import daripada Thailand. Okey, pertama bilangan, kedua jenis kain, yang ketiga, sekiranya sekarang ini memiliki pakaian yang banyak, kalau sekarang ada pakaian banyak, maka sedekahlah. Jikalau tidak, nescaya keluar daripada konsep zuhud dan dikatakan sebagai hubbud dunia, cinta dunia. Saya ada 3 Ustaz, dah lebih tu sedekah. Saya ada 3. Bukan 3, lebih lagi sekarang. Saya ada lebih lagi. Maka yang lebih tu disedekahkan. Aisyah radhiyallahu ta'ala berkata, hadis riwayat Bukhari wal Muslim, hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dan ada di sisi baginda 2 pakaian saja. Baginda meninggal, robek-robek cek pakaian, tengok cari-cari 2 pakaian. Orang mati sekarang berapa dia tinggal pakaian. Macam dia seolah-olah seumur hidup dia hidup je tu. Tengok punya banyak pakaian dia. Maka Aisyah mengatakan hanya 2 sahaja helai pakaian yang ditinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika baginda wafat. Hadis sahih Bukhari wal Muslim.
Amr bin al-Aswad al-Insi berkata, aku sesekali tidak pernah memakai pakaian yang terkenal. Tak pernah. Pakai terkenal mahal aku tak pernah pakai. Aku sesekali tak pernah tidur dalam keadaan memiliki selimut, tak pernah. Aku sekali tak pernah menaiki kenderaan yang mahal. Pernah? Porsche ke Mercedes, tak pernah? Game pernah? Ha? BMW sila. Oh benar, lepas ni jangan. Sebab itu sebab itu termasuk daripada kenderaan mahal tu. Tak tahulah menurut saya lah. Kau menurut ni mungkin kata mahal-mahal. Alah tak ada. Tak ada brand lah. Tak kelas lah tu. Kan? Janganlah. Sebab sahabat ni kata aku tak pernah ni. Dan aku sekali tak pernah makan dalam keadaan kenyang. Umar radhiyallahu anhu kata, siapa yang ingin gembira kerana lihat seorang itu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka melihatlah dia ni. Dia telah tiru sebiji macam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sambung. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, baginda bersabda, barang siapa dari seorang hamba yang memakai kain yang terkenal mahal, melainkan Allah Subhanahu wa taala berpaling daripada dia walaupun dia mendakwah dia cinta kepada Allah. Dia dakwah dia cinta kepada Allah, tapi memakai pakaian yang mahal, terkenal mahal, maka Allah Taala berpaling kepadanya. Sia-sialah kita nak hidup ni, Allah Ta'ala pandang kita dengan kasih sayang kan. Nanti Allah berpaling dengan pakaian yang kita memakai pakaian yang mahal. Ini murah je ni, RM40 dah, 40, 60 60 macam tu ya kan. Okey. Alhamdulillah. Saya tu ada satu seluar saya daripada Tempurung sampai sekarang saya pakai RM60. 6 tahun dah. Lebih kurang harga tak tahulah duit Malaysia, lupa dah. 6 tahun sampai sekarang dah ada lagi. Sampai sekarang saya pakai kuliah tu. Sebab tu kalau saya kuliah tu, saya kuliah semangat sikit. Masa tu seluar tu berkat Tempurung. Betul saya cakap tu. Sampai sekarang saya ada tu seluar. Saya ada seluar 2 je, 3 ada 3 seluar. Kadang pakai tu pergi, ada luntur pun dah, warna dah luntur dah, tak ada dah. Dah keluar warna dah tu. Mana hitam saya pakai tu. Ni saya pakai putih lah. Nah, yang seterusnya, Nabi SAW bersabda, ta'ajub aku oleh keindahan sliperku. Wah, Nabi SAW satu hari Nabi tengok slipper Nabi tu macam wow, nampak mahal. Lalu aku merendahkan diri kepada Allah kerana takut pada Allah. Pada satu riwayat kata, aku nampak slipper aku tu, sandal aku, slipper aku nampak macam mewah. Kemudian aku rendah hati kepada Allah dan aku sujud kepada Allah. Kerana takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana aku takut Allah Taala memarahiku. Aku takut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan slipper tersebut pada orang miskin yang pertama kali jumpa Nabi. Siapa yang jumpa Nabi pertama kali miskin, terus Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan kepadanya. Ibnu Umar, yang saya sebut tadi, Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anak Sayyidina Umar Khattab, satu hari rasa macam kenderaan kuda dia tu kuda mahal, rasa macam wah, aku hebatlah aku memiliki. Kemudian turun kata pembantunya, jadikan kuda ini aku wakafkan untuk jihad fi sabilillah. Tak sesuai, kuda ni untuk buat pakai jalan, tak sesuai untuk jihad, nanti terpotong ke dia mati ke tak apa, kerana aku telah merasakan takjub kepada kuda aku. Aku rasa wah, hebatnya kudaku, kerana dia telah menyebabkan hatiku rosak, maka aku wakafkan, aku jadikan dia sebagai jihad fi sabilillah. Mana kereta Myvi contoh, Myvi contoh kan. Sebab orang yang bawa saya semua kereta Myvi. Ikram, bapak Ikram Myvi tu semua. Kan, kalau kita rasa macam Myvi aku mampu bawa semua kereta aku kan. Selalu orang troll Myvi ni, selalu orang troll kan. Contohlah rasa tengok orang tengok Myvi aku ni hebat, tengok Facebook semua tengok kereta Myvi kan. Baru kereta Myvi kuning pula yang masuk dalam bumi ke apa tu. Wah, dia rasa bangga, maka jadikanlah kereta Myvi tu disedekahkan. Itu lebih baiklah. Nabi SAW bersabda, di antara umatku yang istimewa adalah bersusah untuk diri sendiri, semata untuk menyenangkan orang lain, semata-mata untuk senangkan orang lain, dan memakai pakaian yang lusuh. Inilah di antara umatku yang istimewa. Nabi SAW mewasiatkan kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala secara khusus dengan sabdanya, jika engkau ingin menghubungkan diri denganku, maka berhati-hatilah wahai Aisyah daripada duduk bersama dengan orang-orang kaya. Kalau nak baik hubungan dengan aku wahai Aisyah, jaga diri kau, jangan hindari, jangan duduk bersama dengan orang kaya. Dan janganlah engkau menukar pakaian baru selagi pakaian tersebut boleh ditampal. Maksudnya boleh tampal lagi, pakailah pakaian tersebut. Satu riwayat, baginda Nabi SAW masuk dalam rumah Aisyah tengah menjahit, ambil pakai kain lain tampal, maka Nabi SAW mengatakan, Aisyah, aku sayangkan kau, buat macam tu Aisyah, buat macam tu. Nanti isteri minta baju baru jangan.
Dihitung pada baju Umar radhiyallahu ta'ala terdapat 12 tampalan. Umar radhiyallahu ta'ala punya pakaian 12 tampalan. Masya-Allah. Khalifah itulah, khalifah tu. Masya-Allah 12 tampalan makna pakaian. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah berkata, pakailah pakaian yang tidak memasyhurkan diri kamu. Nah, jangan pakai yang menyebabkan orang tengok, wah, macam tu. Jangan pakai pakaian biasa kan. Muka pula semua handsome. Pakai pakaian yang mahal sikit pun dah nampak mahal lah tu. Sebagai salaf berkata, pakailah pakaian yang sama seperti dipakai oleh orang-orang di pasar. Pakailah baju. Orang pergi pasar mana pakai pakaian mahal. Ada pergi pasar pakai tie. Mana ada pakai kasut tutup. Tak ada, dia pakai pakaian biasa. Nah, pakailah pakaian macam tu. Dan jangan engkau pakai pakaian yang memasyhurkan sampai orang melihat keadaan pakaian kamu. Disebutkan dalam hadis rawahu Imam Ahmad, disebutkan dalam hadis, tidak mempedulikan soal pakaian itu termasuk daripada sebahagian daripada iman. Tak sibuk mengenai perhatikan soal pakaian. Disebutkan juga dalam hadis rawahu Tirmizi, Imam Tirmizi meriwayatkan, siapa yang meninggalkan kain atau pakaian yang cantik kerana merendahkan diri kepada Allah dan mengharapkan keridaan Allah, nescaya Allah Ta'ala menyimpan keajaiban-keajaiban di dalam syurga untuknya. Yang ke-15, lagi 5 lagi ya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menurunkan wahyu pada sebahagian nabi-nabinya, katakanlah kepada awliyaku, kekasihku, bahawa mereka jangan memakai pakaian musuh-musuhku. So kalau musuh-musuh Allah tu orang Yahudi, Nasrani, jangan pakai pakaian macam mereka, kan? Atau orang-orang yang kafir, jangan pakai pakaian macam mereka. Ada apa kepakaian tu, jangan pakailah. Macam tu jangan pakai. Jangan mereka masuk tempat masuknya musuh-musuhku. Orang kafir masuk mana? Tempat mall ke, contoh tempat mana, wallahu alam, kan? Lalu mereka menjadi musuhku sebagaimana musuhku itu adalah tetap musuhku. Tak kala Ali radhiyallahu ta'ala dicaci oleh orang tentang pakaian yang dipakainya, maka ia menjawab, itu lebih mendekati kepada tawaduk, pakai pakaian yang lusuh, dan lebih layak untuk diikuti oleh orang Islam. Ali radhiyallahu ta'ala berkata, siapa yang berpakaian dengan pakaian sesuatu kaum, maka dia termasuk pada kaum itu dan dibangkitkan dengan kaum tu nanti di akhirat. Yalah, smart lah, tapi tu kaum lain kan, mana boleh pakai. Nampak sempoi lah, tapi tu kaum lain, fikir sikit lah. Apakah Nabi SAW suka kalau umatnya mengikut selain seperti baginda? Yang seterusnya, rawahu Tabrani, Imam Tabrani meriwayatkan Nabi SAW bersabda, sesungguhnya sebahagian dari umatku yang tidak baik ialah mereka yang makan yang sedap-sedap dan memakai berbagai jenis warna pakaian. Ada merah, ada itu yang jenis banyak-banyak. Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala ditanya, mengapa engkau tak memakai pakaian bagus? Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala menjawab, apa kaitan seorang hamba dengan pakaian baik? Apa ada kaitan? Bersibah orang yang hamba tu dengan pakaian itu bersibah kalau pakaian baik tu. Apabila seorang terhindar dari neraka, maka demi Allah ia mempunyai pakaian-pakaian yang tak akan buruk untuk selama-lamanya. Apa maksudnya? Satu orang yang terhindar daripada neraka, selama-lamanya dia tak akan pakai pakaian buruk di dalam syurga. Maksudnya nak pakai pakaian sempoi-sempoi, mewah-mewah, tunggu di syurga maksudnya. Yang terakhir, yang ke-20, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki hamba-hamba yang khusus, iaitu mereka yang tidak beringin bersenang-senang di dunia. Rawahu Ahmad. Mogalah kita lah dalam golongan tersebut. Amin ya Rabbal Alamin. InsyaAllah edisi yang akan datang, hadis yang ke-20 kita sambung, iaitu bab dalil terdapat wali-wali Allah di muka bumi. Walaupun Imam Ibnu Jauzi, baca tengok kat bawah tu, Ibnu Adi di dalam Al-Kamil dan Ad-Dailami di dalam Musnadnya Musnad Dailami, Ibnu Jauzi dalam Al-Mawdu'at dalam perhimpunan hadis maudhu' atau palsu. Akan kita bahas sikit lah mengenai itu. Walaupun penilaian Imam Ibnu Jauzi, hadis tu kan setiap tahun nanti Allah bangkitkan wali, nanti cukup berapa tahun lagi Allah bangkitkan. Dari Ibnu Jauzi memandang hadis tu termasuk daripada himpunan hadis yang maudhu' di dalam perhimpunan kitabnya Al-Mawdu'at, perhimpunan hadis-hadis yang bukan lemah tapi menurutnya adalah maudhu'. Sampai sini sahaja. Moga Allah beri kekuatan untuk kita amal dan kita sampai ke dalam yang orang yang tak ada dalam majlis ni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bangsa yang sama, bukan bangsa Melayu, bukan orang Islam. Dia tanya dekat orang tu, ada tak diajar kepada bangsa kamu untuk mengutamakan membeli barang daripada bangsa kamu sendiri? Selama ni kami diajar untuk membeli daripada bangsa kami sendiri. Pasal dia bangsa saya, apa salah saya beli barang bangsa saya? Pasal apa barang tu hampir bunga mak masjid? Dia tanya kawan tu. Tu marketing strategi kami.